Terima kasih kepada semua yang menonton kepada siri podcast yang keempat yang diterbitkan oleh UMCAS Studio. UMCAS seperti mana yang anda mungkin tak ketahui, merupakan salah satu unit di bawah Universiti Malaya yang cuba mendekatkan universiti kepada masyarakat. Dan di samping kita tengah mendampingi COVID-19 ini, memandangkan kita tak dapat to site, kita telah pun memulakan satu program dinamakan podcast, dan ini merupakan siri keempat untuk podcast ini. Dan pada pagi ini, yang pertama saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudi hadir dan melihat kita semua bertiga di sini untuk satu isu yang saya rasa sangat penting, dan kita pun ada panelis-panelis yang saya rasa pun sangat penting dan juga berkebolehan di samping berpengalaman untuk kita mengupas isu yang saya rasa akan menjadi satu isu yang besar pada masa akan datang tak lama lagi. So podcast pada pagi ini namanya adalah Belia Berkerjaya, Sihatkah Mental Anda? Dan sebelum ini mungkin ramai yang menonton dan melihat ada beberapa segmen-segmen belia-belia kita di Universiti Malaya yang mengutarakan sedikit mengenai isu yang kita nak bincangkan pada pagi ini. So dengan tidak melengahkan masa lagi, saya Dr. Amir Siddiq Aminuddin merupakan pengarah kepada UMCAS menjadi moderator pada pagi ini, menggantikan moderator kekal Encik Anwar Senin, kerana topik ni mungkin memerlukan seorang meta expert. Tetapi bersama dengan saya juga, dan saya akan minta mereka memperkenalkan diri mereka sendiri. Adalah yang pertama daripada dalam, kita mulakan daripada orang dalam ni, adalah Dr. Iskandar yang merupakan timbalan pengarah Center for Graduate Employability, Career and Student Development of the Students Affairs Division. Title dia panjang sangat, saya pun mintalah dia nanti akan bincangkan sedikit apa yang dibuat. Dia merupakan juga pensyarah kanan dalam bidang organic chemistry ataupun chemistry organik di Jabatan Chemistry ataupun Kimia Fakulti Sains Universiti Malaya. Kalau kita nak baca dia punya fellowship and award, saya rasa kita tak habis nanti. Habis dah program pada pagi ini. Daripada luar, saya nak memperkenalkan kawan baru saya, Encik Arif Farhan Dos, yang merupakan orang Penang, telah berkhidmat bersama dengan Perbadanan Sumber Manusia Berhad selama 20 tahun, dan saya rasa mungkin yang seperti saya tak begitu kenal PSMB, tapi saya kenal HRDF. Dan selepas ini kita mungkin akan meminta Cik Arif untuk membincangkan ataupun mengatakan sikit lebih kurang apakah kerja beliau di HRDF ini. So mungkin kita mulakan dengan Dr. Iskandar dulu. Mungkin Dr. Iskandar boleh ceritakan sedikit, what do you actually do di Center for Graduate Employability, Career and Student Development? Okey, alhamdulillah, assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Saya hormati pengarah UMCAS Profesor Madya Dr. Amir Siddiq dan tak juga payahlah formal sangat bro, sekarang sembang santai. Sekali-sekala introduction dan juga Ketua Strategi Pembangunan Sumber Manusia Berhad Encik Arif Farhan. Terima kasih juga kepada UMCAS dan juga pihak IT kerana sudi menyebut saya sebagai panel untuk topik pada hari ini. Saya Iskandar Abdullah, bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Kimia, Fakulti Sains. Saya mengajar subjek kimia organik seperti organic synthesis, kimia organik lanjutan tahap 3, biosintesis dan juga kimia kumpulan berfungsi. So, dalam masa yang sama juga saya bertugas sebagai timbalan pengarah di Pusat Kebolehpasaran Graduan, Keusahawanan dan juga Pembangunan Pelajar. In short terms, akronim dia PKG KPP di bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Jadi kita di PKG KPP ni kita melihat beberapa perkara seperti satu which is based on GE dan juga career, di mana kita menyediakan program-program kebolehpasaran graduan. Kita kawal selia analisis dan laporan untuk graduate employability seperti STPG 1 dan juga STPG 2. Kita juga bina kerjasama dengan PTJ dalaman dan juga pihak industri untuk terlengkapkan pelajar dengan maklumat pekerjaan. Dari segi keusahawanan, kita membangunkan potensi dan juga kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar.
kita beri pendedahan apa itu keusahawanan kepada pelajar dengan program-program yang dianjurkan sama ada di dalam dan juga di luar universiti. Kita juga membina kerjasama dengan universiti, industri dan juga agensi untuk membantu pelajar menjadi usahawan selepas mereka bergelar graduan. Kita juga ada pembangunan pelajar. Sorry, minta maaf, kita panjang sikit ni saya punya. Panjang, memang panjang. Kesian si Dr. Iskandar punya role job scope ni. Jadi yang ketiga adalah pembangunan pelajar di mana kita sediakan pangkalan data untuk penyesuaian peluang pekerjaan versus dengan bakat pelajar yang sedia ada. Kita juga menyediakan program-program untuk membangunkan sahsiah pelajar melalui penganjuran aktiviti dan juga kegiatan pelajar. Kita ada meningkatkan penghakupaian pelajar di mana kita ada leadership program, kita ada sukarelawan, kita ada semangat perpaduan kaum dan juga semangat patriotisme. Last but not least, kita ada juga kursus co-curriculum, iaitu salah satu kursus universiti di mana kursus co-curriculum yang kita ada di UM adalah secara mode self-learning co-curriculum. So itu adalah apa yang PKG KPP secara generalnya beroperasi. Wow, banyak tu dia punya tugasan tu. Boleh lah. Mungkin kita teruskan dengan Encik Arif. Mungkin ramai yang tak pernah dengar pasal HRDF, terutama ni mungkin belia-belia di sini. Boleh tak cerita sikit mengenai apakah what's your job scope dengan what does HRDF do? Okey, selamat pagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan daripada UM, Dr. Amir, Dr. Iskandar. Saya nak mula dengan perbetulkan sedikit, tadi ada maklumat sedikit salah faham. Saya dah 20 tahun bekerjaya dalam berbagai bidang, tetapi dengan Perbadanan Sumber Manusia Berhad baru masuk bulan ke-6. Okey, maaf. Saya bermula kerjaya saya dengan think tank yang agak terkenal di Malaysia bernama Institute of Strategic and International Studies, ISIS. Oh, okay. Dan kemudiannya saya berkhidmat dengan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang merupakan sebuah yayasan milik keluarga Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam 20 tahun saya berkhidmat ni, saya telah banyak terlibat dalam merangka master plan untuk kerajaan. Yang pertama sekali untuk K-Ekonomi, Knowledge Economy, master plan dengan ISIS. Kemudian juga saya merupakan ahli panel yang membentuk ataupun merangka kurikulum untuk khidmat nasional, National Service. Saya juga terlibat dengan Petronas untuk merangka master plan linking tourism and culture dekat ECER, East Coast Economic Corridor. Dan sekarang bertugas di PSMB ini sebagai ketua strategi, dan skop kerja saya adalah untuk merangka hala tuju PSMB ataupun HRDF untuk 5 atau 10 tahun akan datang, di mana saya kebetulan berada dalam PSMB ini dalam keadaan di mana negara sedang menghadapi berbagai cabaran. Dunia juga sedang bergolak dengan berbagai cabaran. Ada cabaran ekonomi, cabaran pandemik, cabaran peralihan teknologi, cabaran peralihan cara ataupun budaya kita berinteraksi dengan orang sesama sendiri, dengan orang lain, dengan majikan, dengan keluarga sendiri dan sebagainya. So dalam keadaan di mana terdapat berbagai variable, Prof daripada UM mesti selalu berurusan dengan independent variable dengan dependent variable ni. So kerana begitu banyak independent variable dalam cara seseorang itu perlu menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, maka kita memerlukan satu kajian yang lebih mendalam lah. Kita tak boleh buat kajian secara surface saja, sebab kita telah mendapati bahawa sebarang kajian yang dilakukan itu mesti ada asasnya. It must come from the ground. It must be what people feel. Bukannya kajian yang berlaku daripada dasar, daripada atas, tetapi tidak mengambil kira perasaan dan apa yang sedang berlaku secara realiti di bawah. So itu tugas saya, untuk memastikan sebarang kajian yang dilakukan oleh PSMB itu mengambil kira apa yang sedang berlaku on the ground.
So I think kalau macam itu kita memang, kalau kita dengar daripada apa yang panelis kita mengatakan tadi, memang mereka ni merupakan pakar dalam bidang yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Tetapi mungkin kita nak mulakan dengan apa yang Encik Arif kata tadi pasal variables. So kita tahu bahawa sekarang ni satu dunia bergolak dengan isu COVID. Dan kita pun telah mungkin about 10 months, kalau tak 8 bulan, dah 10 bulan dah dalam peperangan bersama dengan COVID ini. Dan kalau kita tengok dari segi kajian mengatakan bahawa antara consequences of COVID merupakan isu ekonomi. Yang kita nak bincangkan pagi ini lebih kurang pada isu ekonomi, tetapi lebih kepada bidang kerjaya, kepada pekerja-pekerja di luar sana, termasuk staff-staff kita ataupun student kita yang akan graduate ataupun telah graduate. So yang saya nak mulakan yang pertama kepada dua-dua panelis saya, kita mulakan Encik Arif dulu. COVID dah 10 bulan dah berada dengan kita. How has it affected so far the landscape in terms of jobs from your perspective that you are out there dekat HRDF? Okey, saya bagi konteks beberapa statistik dulu sebelum masuk ke rangka unemployment. Pertama sekali, bulan April, keluaran dalam negeri kasar negara berada pada tahap negatif 28.6%, dan ini telah pulih sedikit sebanyak kepada negatif 3.2% 3 bulan kemudiannya. Pada masa ini, minggu lalu saya rasa Badan Kajian MIER telah mengeluarkan statistik mengatakan mereka menjangka Malaysia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5.5% dalam 2 bulan akan datang. Dan ini berkait rapat dengan unemployment rate dalam negara ataupun kekurangan pengangguran kerja. Pada masa ini kami diberitahu ianya telah pulih sedikit, bermula dengan 5%. Kadar pengangguran sekarang berada pada tahap 4.7% ataupun 745,100 daripada warga Malaysia telah kehilangan kerja mereka ataupun sedang menganggur pada waktu ini. Angka ini adalah satu pemulihan kerana dalam 2 bulan yang lalu telah ada pengurangan dari segi pengangguran sebanyak 0.3%, di mana 45,000 orang telah mendapat pekerjaan dalam 2 bulan ini. So walaupun ada peningkatan, ada sedikit berita baik, tetapi masalah pengangguran ini merupakan satu masalah yang amat rumit yang masih belum lagi dapat diselesaikan oleh kerajaan, walaupun terdapat berbagai insentif yang telah disediakan oleh kerajaan untuk membantu syarikat supaya mereka boleh masih meneruskan perniagaan dan masih boleh membolehkan pekerja mereka bekerja. Kami juga melalui HRDF ataupun PSMB mempunyai berbagai inisiatif untuk mencari pekerjaan baru untuk mereka yang sedang mengkaji, sedang mencari kerja. Ada apa yang dikatakan penjana HRDF. Melalui penjana HRDF ini kami telah memperuntukkan 500 juta ringgit, 250 juta daripada kerajaan dan 250 juta daripada HRDF sendiri untuk memastikan kami menyediakan latihan kemahiran untuk disasarkan 100,000 rakyat Malaysia, di mana setakat ini sejak dilancarkan bulan Jun 2020, HRDF sendiri telah menempatkan 35,000 rakyat Malaysia dalam pekerjaan baru. Dan selebihnya kami ada 15,000 lagi rakyat Malaysia yang sedang menjalani latihan supaya mereka boleh bekerja sendiri ataupun apa yang kita kata kerjaya kendiri ataupun dalam bahasa Inggerisnya self-employment. Ini adalah melalui inisiatif GIG, Gerak Infan Gemilan yang kita panggil GIG, ataupun melalui program-program untuk B40. Rakyat Malaysia yang paling terkesan itu golongan B40. So dari HRDF kami memang sibuklah kerja 7 hari seminggu daripada 7 pagi hinggalah 10 malam hanya untuk menggerakkan penjana HRDF, tapi kita terpaksa kerana kita umpama berada di atas satu kapal yang sedang membakar
dan semua orang terpaksa memainkan peranan untuk memadamkan api tersebut. Sebab kalau kita tidak memadamkan api tersebut secara bersama, kami semua akan tenggelamlah dengan kapal tersebut. So ini kita ambil sebagai satu kewajipan lah untuk setiap daripada satu untuk terlibat sama untuk membantu pada waktu diperlukan. Kita dengar pun dah takut dah, Arif. Tak tahu, I don't know about you, Dr. Iskandar, tapi saya dengar kat sini pun agak menakutkan memandangkan situasi sebegini ya. Dr. Iskandar, kalau kita dekat Universiti Melaya dan mungkin IPTA, how's the mood like in terms of COVID-19 and the scope out there in terms of job prospects? So kalau kita nak tengok dari segi IPT dengan universiti awam, kita akan tengok pada dari segi jumlah graduan yang kita ada. Especially pada 2018 kita ada 4.94 juta graduan, dan juga pada tahun 2019 tahun lepas kita ada 5.29 juta graduan. Kita ada peningkatan dari segi jumlah graduan. Jadi pada tahun 2019 ni bilangan graduan yang bekerja adalah seramai 4.25 juta. So daripada 2018 kita ada 3.9 juta saja, tapi pada tahun 2019 ada pertambahan sebanyak 6 hingga 7% graduan yang telah mendapat pekerjaan. Untuk yang tidak bekerja, graduan yang tidak bekerja, pada 2019 sebanyak 170,000 orang graduan, di mana pada tahun 2018 kita ada seramai 161,000 graduan yang tidak bekerja. Jadi pada tahun 2019 kita ada peningkatan sebanyak 5.5% graduan yang tidak bekerja. Dalam masa yang sama, bilangan graduan luar daripada labour force pada 2019 adalah sebanyak 870,000, bertambah sebanyak 76% berbanding 2018, sebanyak 808,000 graduan. Jadi pada tahun ni walaupun kita ramai graduan, tapi kita bilangan yang tak bekerja tu semakin ramai. So dia memang bersangkut paut dengan apa yang Encik Arif kata tadi lah, dekat luar. Ya, betul. Jadi untuk kadar pengangguran golongan belia pada tahun ni adalah lebih tinggi daripada golongan dewasa. Especially kita tengok pada golongan yang belia ni, especially yang berumur 15 hingga 24 tahun. Kadar pengangguran dia makin menurun 0.2% berbanding Julai 2020. So pada tahun ni, Ogos 2020, kita turun lagi 0.2% berbanding Julai. Daripada 13.9% turun kepada 12.9%. Lepas tu kita tengok pada golongan belia yang berumur sehingga 30 tahun, jatuh lagi 0.8% daripada 9.7% kepada 8.9% pada Julai 2020. Jadi saya rasa disebabkan bukan COVID saja yang mainkan masalah, tapi kita juga kena tengok pada kenapa masalah menurun, especially dari segi attitude, dari segi kesihatan mental golongan belia, especially nowadays. So I'm going to get to that kesihatan mental sejurus lagi, tapi I think maybe it's really important for us maybe to start the conversation about, since kita dah tahu masalah ni memang agak runcing macam Encik Arif pun cerita tadi dekat luar tu sounds quite scary. Saya dengar Dr. Iskandar pun just making it even sound more scary to me. Baru pagi ni, belum start lagi hari, kita rasa sedikit risau. Tapi maybe kita start balik dekat Encik Arif. So what are we doing, or what can we do for these people yang dah hilang kerja ni, ataupun dekat saya nampak ada 4 isu. Satu tu mereka yang telah hilang kerja macam Encik Arif kata tadi tu. Kedua tu mereka yang mungkin akan hilang kerja. Yang ketiga ni saya katakan macam kita panggil survivor's guilt. Mereka yang masih bekerja macam kita ni tapi melihat kepada kawan-kawan kita yang mungkin dah hilang kerja. Dan yang keempat tu lebih bersangkut paut pada apa Dr. Iskandar kata tadi. Mereka yang telah graduate dan kini nak masuk ke alam pekerjaan tetapi melihat kepada situasi di luar sana sedikit sukar. So mungkin kita mulakan dengan the first two people. Because saya boleh bincang yang isu ketiga, tapi Dr. Iskandar saya rasa isu keempat tu, mereka yang telah hilang kerja ataupun yang mungkin akan hilang kerja,
apakah yang kita cuba lakukan mungkin di peringkat kerajaan ataupun HRDF? Encik Arif, kalau ada apa-apa sumbangan di situ? Ya, sejak 2 bulan lalu sejak pelancaran bencana, kami pun pada awalnya bila diminta untuk memastikan kita dapat mencari kerja baru untuk mereka yang hilang kerja atau mungkin akan hilang kerja, kami telah mensyorkan kepada kerajaan untuk menggerakkan inisiatif Place and Train. Sebelum ni PSMB terkenal dengan Train and Place. Kita latih dulu, baru kita mencari kerja untuk mereka yang telah dilatih dalam sesuatu kemahiran baru. Tetapi untuk penjana ini kita diminta oleh kerajaan untuk mencari satu formula baru. So kita pun merangka satu formula baru bernama Place and Train. Dan ini merupakan satu cabaran yang kita pun pada masa itu kurang beryakin akan berjaya kerana dalam keadaan COVID-19 ini di mana kita dapat hari-hari kita dapat statistik beribu-ribu warga Malaysia kehilangan kerja. Bagaimana kita boleh mengharapkan syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ini untuk mengambil pekerja baru. Tetapi kami terkejut. Kami masih dapat dalam 2 bulan dapat melatih dan mencari kerja untuk 35,000 warga Malaysia. Ini menunjukkan ada imbalance dari segi penawaran kerja dan juga the demand for jobs oleh warga Malaysia. Kami dapati ada banyak kekosongan dalam industri kesihatan. We have a lot of vacancies for frontliners in the health industries. Kita tak dapat memenuhi keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan untuk pakar kesihatan tapi untuk mereka yang boleh membuat kerja-kerja pengurusan, yang menjaga reception counter seumpamanya, untuk memastikan ada pemandu ambulans, untuk memastikan ada assistant nurse, assistant HA dan sebagainya. Kita juga ada banyak kekosongan dalam syarikat-syarikat yang melibatkan diri dalam industri kesihatan seperti glove makers. Dan kita ada kekosongan dalam mereka yang buat face mask, face shield dan sebagainya. Kami dapati sebelum ni syarikat-syarikat ni menggunakan pekerja asing untuk menjalankan tugas-tugas yang sepatutnya boleh dijalankan oleh rakyat Malaysia, tapi pada masa itu tidak diambil kira ataupun tidak kita dapati rakyat Malaysia tidak meminati kerja-kerja tersebut. Tetapi bila ada COVID-19 dan kita terpaksa hantar balik ramai pekerja asing dan juga pekerja asing yang tidak dapat balik ke negara ini untuk memulakan balik kerja mereka, syarikat-syarikat ini terpaksa melatih pekerja baru rakyat Malaysia untuk mengambil alih tempat itu. Dan ini merupakan peluang untuk HRDF kerana kami telah mengeluarkan syarat-syarat yang lebih ketat. Kami memberitahu syarikat-syarikat ini, jika syarikat ini berminat untuk mengambil rakyat Malaysia yang telah dilatih, dan PSMB akan bayar untuk latihan tersebut, dan anggaran yuran kita antara 5 hingga 6,000 untuk melatih satu rakyat Malaysia untuk kursus 5-6 hari saja. Ini bermaksud kita meletakkan syarat jika syarikat-syarikat ini hendak mengambil insentif ini, mereka seharusnya membayar gaji purata 1,800 ke atas kerana mereka ini telah dilatih. Mereka ini bukan seperti warga asing yang lain yang tidak dilatih sebelum diambil kerja. So oleh kerana kita membayar untuk latihan, kita expect mereka ini diambil dengan gaji yang lebih tinggi daripada warga asing dan juga diberi persekitaran kerja yang lebih kondusif supaya rakyat Malaysia mahu bekerja di tempat-tempat tersebut. Dan kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat untuk memastikan bahawa tugas-tugas yang akan dipikul oleh warga kerja baru ini adalah selaras dengan mereka yang telah dilatih dengan kemahiran baru. So kami mendapati ada banyak permintaan daripada syarikat-syarikat dalam industri ini. Industri logistik merupakan lagi satu industri yang mempunyai banyak kekosongan. Logistik ini ada berbagai, logistik industri dan juga logistik consumer. Seperti Grab driver lah, Food Panda lah, yang logistik-logistik, yang hantar barang. Kami dapati Pos Malaysia kini telah outsource dia punya penghantaran parcel kepada individu
yang mempunyai kereta atau van sendiri untuk menghantar barang. Kita dapati ini juga merupakan satu kaedah yang merupakan pilihan Grab dan juga Foodpanda. Mereka menggunakan individu-individu ini yang sebelum ini terpaksa melalui latihan atau mendapat lesen, kini boleh menjalankan tugas tersebut dengan begitu mudah. Kami dapati bahawa industri yang terlibat dengan services yang dulunya membuat services face to face, sekarang kini ada banyak jawatan untuk perkhidmatan secara online. Dan di sini juga ada banyak permohonan untuk mereka yang boleh buat coding, yang boleh buat app, mobile app, yang boleh buat pengurusan online. So ini lagi satu industri yang banyak mencari pekerja baru. Dan rata-rata kita telah menempatkan 35,000 pekerja ini dalam 2 bulan ini dalam industri-industri tersebut. So kalau kita mengkaji penawaran kerja dengan permintaan kerja, there's a very big imbalance. Yep. Dan rakyat Malaysia kena faham kita berada dalam situasi yang bukan normal. Kita tak boleh nak harapkan kita boleh memilih untuk belajar dalam satu jurusan dan mendapat kerja dalam jurusan tersebut. Apa yang penting bagi warga Malaysia sekarang adalah untuk memahami mereka perlu sentiasa belajar dan mencari peluang di mana ianya wujud. Mereka tidak boleh lagi menunggu untuk kerja itu datang pada mereka. Mereka mesti keluar, cari di mana peluangnya dan nak grab opportunity untuk latihan untuk kerja yang ada. Itu betul-betul nak suruh Dr. Iskandar sambut tu, Cik Arif. Oi. You got to get the student to grab it, as he said. So what is your thoughts, Iskandar, in terms of what's happening in terms of our students dengan situasi yang sekarang ni? So bila kita cakap pasal students di universiti ni, mereka lebih buat masa ni lah, secara jujurnya kita lebih banyak memberi daripada suruh mereka berimajinasi, berfikiran kreatif dan juga inovatif untuk selesaikan masalah ataupun dari segi how you go to your class and then how you complete your assignments and everything else. So bila kita nak cerita pasal graduan khususnya untuk UM ataupun universiti lain yang menghadapi situasi sekarang untuk mencari pekerjaan, kita pertamanya kita boleh pergi kepada seksyen pengurusan psikologi dan juga kaunseling. Dalam ni mereka ada menyediakan program-program seperti Let's Talk, which is an online counselling and also consultation program semasa MCO ni sedang berjalan, di mana students boleh berjumpa ataupun membuat appointment dan pergi online dan mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan daripada counsellors at any time. Mereka juga di seksyen pengurusan psikologi dan kaunseling ada juga menyediakan career talks bersama industri dan juga mereka juga ada menyediakan kadang-kadang ada online Zumba, counselling clinics, mental health sharing support group. So itu adalah beberapa aktiviti yang dijalankan di pusat seksyen pengurusan psikologi dan kaunseling program. Kami di PKJ KPP menyediakan juga program-program untuk pelajar, especially kita pun dah tahu dah akronim ni memang berkait rapat dengan graduan universiti. So kami dalam masa yang sekarang ni kita melihat kepada program penjana KPT CAP. So program penjana KPT CAP ni adalah di mana universiti dan juga industri bekerjasama untuk membantu pelajar mendapatkan pekerjaan. Dalam masa yang sama, kita memberi program upskilling dan juga reskilling programs. Kita juga menyediakan online talks daripada industri. Kita juga menyediakan virtual career fairs. Kita menyediakan online workshops dan juga online seminars. Kita juga menyediakan platform dan juga seminars untuk risk management, financial literacy, dan juga banyak lagi program yang kita rasa amat diperlukan untuk graduan sebelum bergelar seorang yang berkerjaya. Selain daripada PKJ KPP seksyen pengurusan psikologi, kita juga ada beberapa pusat dan juga seksyen lain di hal ehwal pelajar yang juga
menyediakan program bagi membantu mahasiswa untuk menjadikan seorang mahasiswa tu lebih holistik? I think this is really I think it's really important. I think for all the students and young people out there that are listening, nampak sangat dari segi program yang telah dilakukan oleh PSMB dan juga di IPTA masing-masing. Kedua-dua ni yang melibatkan sedikit upskilling and reskilling, sama ada yang telah bekerja tetapi telah pekerjaan di bawah PSMB macam tadi Encik Arif kata tadi, there are some place and train programs out there. Tetapi bagi kawan-kawan kita dan student-student kita yang masih lagi belajar, yang mungkin baru graduate ataupun dalam final year tu, dalam universiti masing-masing pun ada penjana KPT dia juga yang kalau saya faham apa Dr. Iskandar kata tadi, lebih kepada trying to skill them up with certain skills yang mungkin industri memerlukan. So kita harapkan bahawa dengan kedua-dua program sebegini, definitely it might help our students and our friends out there who are in the workforce going through these very challenging times. And I think I want to bring this up now because both of my friends have dah mula cerita sedikit pasal impact COVID dan juga kepada ekonomi, kepada pekerjaan masing-masing dan terutama dia kepada kesihatan. Dan pada bulan 10 ni kalau tidak mengetahui, kita ni berada di bulan kesihatan kesedaran mental sedunia yang berlangsung pada 10 hari bulan 10. Dan pada tahun ini kita punya tema adalah Let's Talk Minda Sihat, mental health for all, together preventing suicide. So kita punya fokus kepada tahun ini di bawah di Kementerian Kesihatan adalah kepada mereka yang di dalam alam pekerjaan. Kerana kita seperti kita dengar tadi Encik Arif dan juga Dr. Iskandar mengatakan bahawa these are really challenging times for all of us at work. Sama ada kita semua sekarang ni kalau kita tengok kita ada yang berada di office tapi memang tak ada orang kat sini. Ada yang mungkin berada di rumah ataupun ada yang mungkin berada di kafe mendengar kita punya podcast ni. So we are all working in a very diverse situation di dalam keadaan yang memang tidak begitu menentu. So I think I nak tujukan balik soalan ni kepada kawan-kawan kita Dr. Iskandar dan Encik Arif ni. Have you noticed, mungkin kita mulakan dengan Dr. Iskandar dulu. Have you noticed any impact on mental health towards mungkin our final year students or our recent graduates while you've been, working over the last 6 months or so since we've been really fighting with COVID? Saya ada melihat perkara ni di KGP dan juga bila kita bertanya secara one to one, secara individu pelajar itu apakah masalah-masalah dan juga cabaran golongan seperti mereka ni, golongan mahasiswa semasa COVID ni juga. Jadi saya rasa perkara yang pertama sekali adalah terlalu banyak information yang datang dalam masa yang singkat. Jadi bila masalah seperti terlalu banyak information datang daripada internet dan juga sama ada information itu betul atau tidak, sahih atau tidak, dia sedikit sebanyak akan mempengaruhi seseorang tu, especially mahasiswa ni yang lebih percayakan internet daripada percayakan maklumat yang sebenar yang sepatutnya mereka dapat. Lepas tu bila dah bermain banyak sangat dengan internet, you have social media, IG, and then you have your FB, you have your Twitter. So bila datang perkara seperti ini, cyberbully pula boleh datang, mobbing and juga harassment from any people in the world boleh datang and cyberbully you can harass them. Dalam masa yang sama, kita student at the moment, when you face those kind of challenge, the inability and also the lack of confidence, creativity, the common sense, it comes there. It comes back to the students as well. Lepas tu dalam masa yang sama, bila kita tengok student tu, bila kita tengok kawan-kawan dia macam meriah sikit kan, start lah dia jealous. Bila dia jealous, dia mula nak lawan. Kau kan. Lepas tu kita sebagai seorang manusia, kita perlu memahami apakah itu keperluan dengan kehendak. Sama ada kita memerlukan ke ataupun kita benda tu adalah necessity.
So dalam masa yang sama bila pelajar berada di universiti, contoh kita ada beberapa pelajar yang masih lagi terkandas di college. Mereka terpaksa duduk di dalam college dan tak boleh nak keluar untuk explore, untuk develop themselves. Get the experience on what I would say is the human experience, and also the human experience versus digital experience is a different thing. Dalam masa yang sama, internet access and also the internet access and also infrastructure yang mereka peroleh. You ada di rumah, berada di kampung, internet access you is very low. So how can you go online with a proper internet connection? Kadang-kadang sangkut, kadang-kadang tiba-tiba pun sangkut. Saya di Shah Alam ni pun kadang-kadang tiba-tiba sangkut je. Dr. Amin cakap, oh sangkut, habis. Dalam masa yang sama, kita juga perlu fikirkan field security. Kan, field security, and also the last thing is semasa proses pembelajaran dan pengajaran ni kita punya PDP, human interaction tu kurang. Jadi saya rasa ini masalah-masalah yang menyukarkan lagi graduan untuk menjadi seorang yang lebih berdaya saing dan juga kreatif dan juga inovatif. Have you seen, Cik Arif, what about yourself? Have you seen any, has there been any a big rise in concern, contohnya dari segi mental health issues among people in the workforce? Yeah. Sebelum COVID pun memang, as you know, pernah ada research oleh Institut Kesihatan Umum, saya rasa pada tahun 2015, yang mengatakan 1 in 3 Malaysian, 1 daripada 3 rakyat Malaysia yang bekerja mempunyai masalah kesihatan mental. Ini sebelum COVID, 2015. Ini kerana it makes it worse that we as an Asian nation, having an Asian culture, kita kurang bercakap tentang masalah kita. Dan di tempat kerja pula, mereka yang diangkat adalah mereka yang boleh bekerja walaupun ada masalah kesihatan. Mereka dianggap sebagai hero. Yang ada masalah kesihatan, mental or otherwise, dianggap kalau tidak bekerja walaupun ada masalah tersebut, dianggap mereka yang tidak mempunyai kekuatan kendiri dan akan dipandang rendah. So secara semula jadinya kita daripada kecil lah sehingga masuk universiti lah, masuk alam pekerjaan, kita diajar supaya kalau ada masalah tak payah nak bagi tahu orang. Kalau kita bagi tahu orang, kita akan menunjukkan kelemahan diri kita sendiri. So ini sebelum COVID sendiri. Sekarang dengan adanya COVID dan oleh kerana kita ada banyak cerita mengenai banyak daripada warga rakyat yang telah rise to the occasion. We talk about helping the company, helping the nation dan sebagainya. Lagilah mana ada peluang untuk mereka yang ada masalah sendiri untuk mengumpulkan masalah mereka. So ini bukan satu masalah yang boleh kita selesai dengan dalam masa waktu yang sedikit. Bila sudah sampai ke tahap PSMB ini nak buat latihan kemahiran, kita begitu menumpu masa kerana latihan kemahiran kita semua 4-5 hari saja, dan kita begitu tumpu kepada latihan kemahiran yang spesifik, kita tak ada masa untuk melihat kesihatan mental individu yang menjadi partisipan atau yang belajar kemahiran tersebut. Dan saya rasa sebab kalau menunggu untuk HRDF atau untuk menunggu majikan untuk menyelesaikan masalah kesihatan, saya rasa agak lambatlah, sudah sampai tahap yang agak lambat. Saya rasa yang paling sesuai sepatutnya masalah ini dikenal pasti di bangku sekolah lagi, termasuk di rumah. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting dalam hal ini. Saya selalu merasakan bahawa kesihatan mental ini berkait rapat dengan keyakinan diri. Saya rasa kalau individu itu mempunyai keyakinan diri, dia mempunyai the person will have the tool to cope whatever the problems that come his or her way. Tapi oleh kerana di rumah kita sendiri, kita tidak pernah diajar atau diberi peluang untuk meluahkan perasaan kita,
diberi peluang untuk bercakap dengan orang lain tentang what is right, what is wrong, how do I feel, how do I cope with my feeling dan sebagainya. Betul. Ini melanjut kepada sekolah, melanjut kepada tempat kerja. Because a lot of our profession, we don't have what we call bedside manners. Macam doktor, ada cara doktor bercakap dengan pesakit. Betul. Ada cara pencara bercakap dengan student. Ada cara majikan bercakap dengan pekerja. Tetapi kebanyakan daripada kita dalam keadaan berjawatan, kita tidak diajar bagaimana to be a good leader, macam mana to be a good professional, to be a good manager. Itu tidak termasuk dalam mana-mana kerangka latihan kemahiran yang diberi. So in an Asian country especially, kita try to sweep it under the carpet, so to speak. Sebab kita lebih fokus kepada apa yang kita boleh lihat saja. Dan masalah kesihatan mental ni adalah sesuatu yang tidak kelihatan pada dasarnya. Maka kita anggap kita tak ada masa untuk membincang perkara tersebut. Dan walhal perkara ini, kesihatan mental merupakan satu kesan, akan membawa kesan besar kepada mana-mana perniagaan, mana-mana majikan dan juga negara. Kita boleh lihat daripada statistik bahawa secara keseluruhan mental health illness is a trillion dollar impact worldwide. Di Malaysia sendiri pada tahun 2015 saya diberitahu is a 14 billion deficit problem for Malaysia because of mental health illnesses. Kita boleh bayangkan kalau satu syarikat yang produktivitinya boleh mengeluarkan RM500,000 setahun oleh kerana ada 10 pekerja dan 3 atau 4 daripada pekerja mereka mengalami masalah kesihatan, ini bermaksud 30% daripada RM500,000 itu terpaksa dibelanjakan untuk kos pemulihan ataupun kos untuk cuti sakit dan sebagainya. Betul. Dan akan mengurangkan produktiviti sebanyak 30%. Tetapi sebagai negara yang masih membangun, belum lagi merupakan satu negara yang telah membangun, kita belum lagi melihat kepada punca dan cara penyelesaian masalah tersebut. I think you've really hit the nail on the head there, Cik Arif, because yang you rightly mentioned, dari segi kos yang dibelanjakan tu lebih tinggi daripada untuk merawat, lebih tinggi dibelanjakan daripada kos untuk prevent, mengelakkan. Dan seperti you kata tadi juga, saya betul setuju, di mana kita masih lagi di takur awal dari segi pengenalan isu kesihatan mental. Dan saya ada soalan ni daripada Cik Syara, ya, dia kata sini how do you define mental health? I'll share with you the definition. So mental health, number one, I think we all want to take note, is a part of health. Kesihatan merupakan isu kesihatan fizikal, sahsiah ataupun social well-being dan juga kesihatan mental. Kesihatan mental yang baik yang kita tengah bincangkan sekarang ni adalah individu yang satu dapat menangani stres dengan baik, kedua dapat mencapai full potential, ketiga yang kita bincangkan pada pagi ini dapat bekerja secara produktif, dan yang keempat dapat memberi balik kepada masyarakat. So kalau ada elemen di dalam isu keempat-empat ni yang tidak melibatkan isu fizikal, isu social being, maka ia dikategorikan sebagai masalah kesihatan mental. Dan seperti Cik Arif mengatakan tadi, bahawa kalau kita tak jaga masalah kesihatan mental kita, dia boleh mengganggu gugat isu pekerjaan kita dari segi productivity. Tapi mungkin kalau kita nak define lagi, kalau saya ingat Harvard Business Review mengatakan bahawa you're going to lose productivity not only on absenteeism, tak datang kerja, tetapi satu benda dipanggil presentism, ataupun kalau bahasa Melayu ni saya rasa buat-buat busy lah. Busy, nampak macam boleh bekerja tetapi memang tak boleh bekerja. Dan mungkin ada yang mengalami isu kesihatan mental yang boleh di punca ni lah, yang orang-orang yang buat-buat busy. Bukan kesemua, tetapi mungkin ada segelintir yang kalau dia tak jaga isu kesihatan dia boleh jadi seperti begini, ya. So I think you've really put the cause and the issue at hand. I'm going to go back to Dr. Iskandar because ada satu soalan daripada Cik Saiful Rullah kat sini.
mengatakan tadi pasal isu yang student ni dia dah tak ada kerja mungkin masa keluar tu dengan dia punya soft skills tak cukup mungkin. Dia dah tanya sini apakah perancangan daripada HEPA untuk student yang sekarang yang akan keluar daripada Universiti Malaya dalam konteks ni, student kita lah ni, untuk tidak jadi penganggur dalam tempoh 1-2 bulan selepas konvokasi ni. Okey. So pertama sekali kita di UM kita bukannya HEPA, kita ada HEP saja. So sebab yang A tu adalah alumni. Okey, HEP. Yeah, so kita HEP saja. A tu adalah alumni yang di bawah Timbalan Chancellor Academic. Jadi untuk program-program yang kita ada menyediakan beberapa program di bawah program penjana KPT CAP. Jadi program penjana KPT CAP ni adalah di mana kita menyediakan program 1 hingga 6 minggu program upskilling dan juga reskilling programs, di mana contohnya saya daripada kimia, tapi bila saya nak habis saya dapat surat senat, saya dah sudah bergelar graduan, tapi disebabkan tahun ni kita tak ada convocation dan juga keupayaan untuk kebolehpasaran kerjaya tu a bit sukar. Jadi saya perlu think of something else, di mana saya have to identify what my attributes are, what my skills are, what the advantage of me compared to others, and what I can utilize the best from myself. So dari segi tu kita ada beberapa program penjana KPT. Kalau pelajar boleh melayari portal GRADE, GREAT. So di dalam program tu setiap IPT menyediakan program-program 1 hingga 6 minggu, di mana by the end of the day, if you can make it out of the program, berjaya mengharungi program tersebut, anda akan terus diserap masuk bekerja kepada company tersebut. Tak kisahlah jika anda daripada kimia ataupun biologi, tapi anda ambil program Microsoft Office, di mana company IT tersebut menyediakan program Microsoft Office. Jika anda berjaya mengharungi lalui program tersebut dengan jayanya, anda akan terus diserap masuk ke company tersebut. Tidak ada masalah. So itu adalah beberapa program yang kita buat. Dalam masa yang sama kita juga manggil beberapa konsultan di UM. Kita panggil beberapa konsultan untuk menyediakan program-program seperti baking programs, special effects programs, and also beberapa program yang lain yang kita boleh rancang untuk pelajar graduan untuk menjadi usahawan dan juga menjalankan gig ekonomi. Terima kasih. So Cik Arif, just sambung kepada yang Dr. Iskandar tadi katakan tu. Yang saya faham ni juga semasa saya sebelum COVID ni, saya ada sedikit tengok pada HRDF ni program, dia pun buat banyak juga training, especially upskilling yang macam Cik Arif bincangkan. Are we seeing a lot of people at the moment, once they've lost their jobs or losing their jobs, have they been adopting the training that's provided by HRDF to retrain macam yang Dr. Iskandar kata tadi? Because yang saya faham Dr. Iskandar kata tadi tu, you might want to look beyond your speciality now. Is that something that's happening on the ground as well? Okay, penjana HRDF ni kita ada 5 inisiatif. Place entry very specific for those companies who are offering vacancies lah, yang ada tempat, yang ada kerja kosong dan memerlukan pekerja yang telah dilatih dalam kemahiran spesifik. So inisiatif ni adalah untuk mereka yang sedang mencari kerja. Okay. Yang tengah cari kerja. Okay. So ada 3 sasaran. 1, unemployed graduates. Kedua, school leavers. Dan ketiga, retrenched workers. Itu 3 sasaran. Kemudiannya kita ada satu inisiatif untuk SME. Inisiatif ini adalah untuk mereka yang sedang bekerja, untuk memastikan mereka dilatih mengikut keperluan majikan dalam satu kemahiran yang kemajikan rasa perlu dalam musim COVID ni, supaya mereka boleh terus beroperasi. So this is either upskilling or reskilling, ataupun ada juga cross skilling. Kemudiannya kita ada apa yang disebut inisiatif IREF
ataupun industri 4.0. Ini terbuka juga kepada mereka yang sedang bekerja, di mana mereka diberi peluang untuk mendapat kemahiran baru dalam bidang-bidang digital bantu syarikat mereka. Kemudiannya kita ada dua lagi inisiatif. Ini adalah terbuka kepada semua lah, termasuk untuk graduan ataupun undergraduate. Ianya dipanggil B40 untuk golongan B40 dan juga untuk gig. Di HRDF ni kita nak cuba cari nama glamour untuk gig sebab gig is a English word. So kita cari satu takrifan bahasa Melayu tak dapat. So kita cari sendiri, kita panggil dia gerak insan gemilang. So short form gig jugalah. Gerak insan gemilang. Okay, got it. So kita rasa inisiatif ni sangat bersesuaian untuk graduan, orang muda, sebab melalui inisiatif ni kita dah ajar, kita dah bagi banyak latihan untuk mereka yang suka fotografi, mereka yang suka hiasan bunga, mereka yang nak buat, nak cuba memasak secara komersial, nak menjual barangan mereka secara komersial, ataupun kemahiran menggunakan drone secara komersial, dan berbagai-bagai lagi inisiatif. It is open. Yang terpulang. It is training provider driven. So terpulang kepada penyedia latihan untuk mencipta satu kurikulum yang mereka rasakan boleh membantu orang muda. Di sini kami juga ada banyak permohonan daripada the commercial wing of local universities. So saya pasti UM pun ada dia punya commercial wing. Saya rasa ada nampak beberapa permohonan daripada Universiti Malaya jugalah yang ada. Lepas ni bolehlah sebab dah jadi kawan kan, kita boleh tengok balik kalau permohonan tengok balik ya. Kan kita boleh pertimbangkan lepas ini dengan lebih serius lah. Boleh. Tapi kita mengambil beratlah keperluan orang muda sebab orang muda kan kita selalu kata bakal mewarisi kepimpinan negara. So saya pun pernah menjadi undergraduate dan saya tahulah masa kita tengah belajar ni kita banyak kegelisahan, kegusaran tentang masa depan kita. Kita sentiasa mencari peluang untuk memastikan kita boleh membantu diri dan keluarga kita sendiri. Sebab tu bagi saya lah ada banyak peluang. Bukan saja di Malaysia, kalau kita masuk internet hari ni, ada kemahiran latihan percuma di mana-mana saja. LinkedIn pun ada memberi peluang latihan kemahiran percuma. Google pun ada peluang latihan kemahiran percuma. Ada satu syarikat bernama Go1 yang berpusat di Melbourne, Australia, yang ada beribu-ribu kursus secara percuma untuk individu kalau berminat dalam melatihkan diri sendiri dalam berbagai kemahiran. Saya terkejut kerana di Singapura latihan kemahiran paling popular adalah Excel. Ramai daripada kita tidak tahu yang kita hanya menggunakan 20 hingga 30% sahaja daripada kekuatan Excel. Excel ni basic, intermediate, advanced, boleh buat macam-macam. Kita boleh guna Excel untuk coding juga kalau kita nak. Tetapi dan ini Excel merupakan satu keperluan di hampir semua syarikat, hampir semua syarikat swasta. Tetapi dalam setiap syarikat hanya ada peratusan kecil saja yang boleh menggunakan Excel secara cekap. Ini merupakan satu peluang terutama untuk graduan yang sedang mendengar. If you haven't already done it, try to excel using Excel. That's a good one. Because it is a skill that is going to be valuable in the workplace no matter which industry you are in. And it's so sad that most of us, including myself, when I was younger, never took the opportunity to make sure that I was able to master that particular tool. It is the easiest of tool to master, but one that has been neglected many times over. I think that's a really good point. Iskandar, you tahu guna Excel tak? Boleh lah kalau nak isi untuk buat tender sikit-sikit boleh. I have to admit, Cik Arif, saya pun antara yang mereka tak excel using Excel. Tetapi I think we've got, that's a really good point tadi yang
kepada tadi pendengar kita Saifullah tu, kedua-dua Dr. Iskandar dan juga Encik Arif telah memberi beberapa platform for yourself and your friends. They've just recently graduated to go on to either grade the platform ataupun kepada PSMB punya platform di bawah penjana HRDF tu untuk mendapatkan upskilling, reskilling and cross-skilling. Iskandar? Yep. Sorry, dalam masa yang sama kita sekarang ni tengah ada berlangsung banyak career fair, virtual career fair daripada TM, daripada Talent Bank dan juga beberapa agensi yang lain, Graduan especially. Graduan, kalau kita Google Graduan, dia sekarang tengah buka virtual career fair. Jadi at least kita ada 3 virtual career fair yang sedang berlangsung untuk sesiapa yang ingin mencari pekerjaan. Wow, I think we are really having a really good discussion, tapi biasalah masa tidak menginginkan. So what I'm going to do before we end, I just want to bring back to our topic which was belia berkejaya sihatkan mental anda. I'm going to go back to Encik Arif. Tadi dia memberi banyak juga tips-tips kepada graduan untuk memperkukuhkan kesihatan mental mereka. Tetapi I want to ask him a personal question in terms of the agency that he's running with. Are we doing anything or are we doing enough to ensure that people who require mental health support, as you mentioned just now, get the right training and skills, whether they've lost their jobs, whether they're still employed and want to reskill, or whether it's a skill or an activity that we should be thinking about for those who are cross-skilling, Syarif? Okay, in HRDM, di PSMB kita ada satu unit yang bernama the National Human Resource Center. It's a think tank. And what we are trying to do is to make sure that we get enough HR people, human resource punya department, we must get enough of them to be trained in the science of identifying workers who need assistance with regards to mental health issues. Because in Malaysia, in companies, we do not have enough individuals who is able to, one, identify the problems associated with mental health, and two, to be able to address those concerns. What a problem that we have in a lot of Asian countries is we are not good listeners. Kita tak pandai dengar, kita pandai cakap dan kita lebih banyak bercakap daripada mendengar. Kemahiran mendengar ni, listening is also a skill. Bukan mudah untuk berhenti dan mendengar dan memproses. So bagi graduan di luar sana yang hilang kerja, yang sedang mencari kerja, pertama sebelum mempersiapkan diri untuk mana-mana temu duga, kena melatih diri pertama untuk mendengar dengan betul supaya boleh menjawab dengan betul. Keduanya mesti mempersiapkan diri dengan kajian yang lebih mendalam tentang industri yang hendak diceburi, tentang syarikat yang di mana kita nak pergi temu duga, dan ketiganya untuk memastikan kita tahu dan faham apa peranan kita sebagai seorang pekerja baru dalam syarikat tersebut di industri tersebut. Kebanyakan daripada majikan, mereka nak tahu bukan ijazah yang diperolehi, bukan tentang ilmu yang diperolehi di universiti. Mereka nak tahu jika anda sebagai individu ada keyakinan diri untuk belajar sesuatu yang baru dengan secepat yang mungkin. Itu yang diperlukan oleh majikan. Because there is a big mismatch dengan apa yang sedang dipelajari dalam universiti dengan apa yang sedang dipraktikkan di luar sana di industri. Kita sering kali mendengar masalah yang sama. Our universities, saya patut tak cakap benda ni sebab I'm dealing with academicians, but it is a big problem because our universities are not producing employable graduates. Our graduates have to be retrained to be employable. Dan kebanyakannya bukan kerana ilmu. They are getting the right knowledge in the university. But they are not able to employ. They are not able to utilize the knowledge in a practical way. Dia ada teori tapi dia tak tahu macam mana nak menggunakan teori itu dalam kerja harian mereka. Ini kerana kemungkinan besar saya rasa there is a lot of rotational learning. There is a lot of memorization of knowledge, but there is no understanding of the knowledge that has been inculcated. So ini sesuatu yang that we have to look at very seriously.
because otherwise we are wasting a lot of money on retraining graduates for the workplace. Money that can be better spent making sure that companies are able to carry on to the next stage of their evolution, being world-class. But we are always taking 2 steps backwards. We cannot take 1 step forward because we have to go backwards to prepare the human resource that's needed to propel the company. So this is a national problem, and kesihatan mental is something that parents at home, it must start from the home. A lot of children, they are already damaged property even before coming to the universities. They are already damaged property before even starting work, because the parents at home have not understood the need to nurture their young to be self-confident individuals. Ini masalah rata-rata 70-80% of young Malaysians, they do not have the confidence. Macam mana kita tahu ini? Bila kita terletak student Malaysia overseas dalam universiti yang semuanya mat saleh, you can go to any university, they will tell you Malaysians or Asians are the quietest in the classroom because they do not have the confidence to be able to express themselves well. It may be a language problem, it may be an internalized problem, but it is a problem, and this is something that we have to look at very seriously. No, I think I fully agree with you. I think your advice is something that Dr. Iskandar has to sambut ni, because it's true. Betul. I'm a big believer that we are training really bright people, tapi sometimes there is a mismatch with the industry out there. Yeah. Tapi I think before I give my own personal opinion on this, Dr. Iskandar, what about yourself? How are we addressing this issue of mental health and the fact that these people are graduating? Are we doing anything about it, or are we just waiting for people like Encik Arif and the team to sort it out when they're out there? What are we doing? Saya betul-betul agree dengan apa yang Encik Arif cakap tadi daripada A sampai Z. So basically kita sampai A sampai Z tu Encik Arif, saya A sampai Z saya agree. Taklah sampai A sampai Z. Tapi saya nak kena beritahulah apa yang kami buat di universiti at the moment. So dalam masa proses PDP ni, kadang-kadang kita student dah terlalu banyak sangat lecturer bagi assignment, lecturer bagi quiz. So dalam masa yang sama ada juga kadang-kadang budak-budak bila pergi studio dah habis satu masa dekat studio. Bila pergi lab habis satu hari dekat lab. Jadi lepas tu dalam masa sama balik petang dengan malam mereka sibuk dengan hal college, pergi buat benda lain. Jadi kita di fakulti dan juga di pengurusan universiti, kita ada juga buat program-program interpersonal skills, soft skills yang kita nak terapkan dalam pelajar sebelum mereka pergi kepada alam pekerjaan. Kita buat communication skill, kita buat language skills, kita buat how to prepare your resume as the best possible that can be. Kita juga bagi training, kita juga hantar pelajar pergi kepada latihan industri. Tapi bila kita pergi hantar pelajar kepada latihan industri, apa yang feedback kita dapat masih lagi yang sama seperti Encik Arif katakan, pelajar-pelajar masih lagi bright on papers, bright from their head, but they cannot think well, they cannot solve problems, they cannot do a lot of things basically. So it is a surprise to us yang why this is happening basically. Tapi saya rasa it comes back kepada pelajar themselves. Are they willing to change themselves to become better? Are they willing to educate themselves to become better for their brighter future dalam alam pekerjaan? So dari segi itu kami dah buat banyak program, kami dah sediakan banyak platform, kami dah sediakan, but it all comes back to the student themselves. Jadi saya rasa even pakar counselling di universiti masing-masing pun cuba untuk bertanyakan kenapa pelajar and also these things is happening. Kadang-kadang in terms of pelajar sendiri pun mereka pun tak nak berkomunikasi well dengan fakulti, tak nak berkomunikasi well dengan UM, tapi dalam in social media they are talking a lot of things, talking a lot about a lot of things. So saya rasa
Apa yang saya boleh katakan is kepada pelajar, you have to belajar new skills and also new attributes. Be optimistic, be creative, try to turn problems into opportunities. So when you turn problems into opportunities, you have the special attributes that no one has. So dalam masa yang sama, try to talk to lecturers and try to talk to counsellors what your problems are. Make yourself comfortable dekat university, dekat college. So dalam masa yang sama, banyak perkara yang pelajar perlu equipkan diri sebelum masuk ke alam pekerjaan. I think those are really good advice, and I think I want to add on one advice that we do dekat community engagement daripada kita perbualan dengan pihak industri juga, seperti yang Cik Arif dan juga Dr. Iskandar mengatakan bahawa they are looking for more than your knowledge. Satu perkara yang sering yang mungkin dilupakan adalah your contribution back to society, volunteerism. Dan saya rasa volunteerism ni boleh mendapatkan skill-skill yang soft skill yang disebutkan, tapi bukanlah secara formal learning yang diberikan oleh trainers ya. So di pusat community engagement UMCAS, kita juga mendirikan satu program namakan Duke of Edinburgh, yang kita telah menggalakkan banyak college-college dalam Universiti Malaya terutamanya dan luar, tapi dalam Universiti Malaya terutamanya, supaya student-student kita sebelum dia dah graduate, they've got some proof that they are doing things beyond the classroom, because the industry really looks at that, and these particular soft skills will go back to apa yang both Encik Arif dengan Dr. Iskan mengatakan, bahawa dia dapat menggalakkan communication, you can build up your self confidence atau kendiri, ya. So these are some of the things that you might want to take home and take note about in terms of developing yourself for the future that is really changing as we talk. I just wanted to also answer one question by a person called Zultanis Malaya. Nama dia pun Zultanis Malaya. She or he wants to know where can they find help if they need, or if their friend needs help. Kita kata sini dia dengar pasal isu kesihatan mental, dia rasa mungkin ada kawan dia memerlukan bantuan, where can they find help? Kalau masih lagi pelajar di Universiti Malaya, kita ada seperti Dr. Iskandar kata tadi, student health yang boleh dilawati, ataupun kita ada student counselling services yang boleh dilawati, dan kita juga ada pusat perubatan Universiti Malaya yang ada jabatan psikiatri di dalam situ yang mungkin boleh dirujuk, ya. So that's the first thing. Kedua itu, kalau dekat luar pula, you have an option of number one, calling Befrienders Kuala Lumpur kalau yang memerlukan bantuan telefonis. Kedua itu boleh pergi ke klinik kesihatan, dan yang ketiga kepada hospital kerajaan di mana ada jabatan psikiatri, ya. What is the take home message dari segi membantu kawan-kawan dan diri sendiri? Kita selalu pendekkan kepada akronim. Saya dengar Cik Arif dan juga Dr. Iskandar ada akronim, kita pun ada akronim TALK, TALK. Tell someone you trust your problem. A, ask for help. L, I think L is what Cik Arif has stressed to you just now. Listen without judgment. Dengar, belajar mendengar tanpa prejudice, tanpa nak memberi balik cepat, ya. Dengar dulu baru kita kasih kita punya komen, ya. Listen without judgment. Dan yang keempat is know where to find help. Dan saya selalu mengatakan kepada semua semasa membuat kerja advocacy, if kawan anda tiba-tiba sakit jantung, do you know where to find help? So kita tanya balik soalan tu pada diri kita sendiri, kalau kawan anda mengalami isu kesihatan mental, do you know where to find help? Kalau tak ada jawapannya, mungkin sekaranglah masa untuk Google dan cari di mana untuk membantu diri sendiri dan kawan-kawan untuk mendapatkan bantuan jikalau ada masalah kesihatan mental. Dan saya ingin juga mengatakan di sini kepada mereka yang bekerja, mungkin ada yang belia-belia yang melihat kepada podcast ini, di dalam beberapa syarikat sekarang ni, diorang dah introduce, kita panggil employer assisted programs. Kalau ada syarikat yang ada program sebegini, gunalah peluang untuk program ini, kerana number one, dia private and confidential. So maknanya majikan anda pun tak begitu tahu pasal isu anda, tetapi ia satu platform untuk anda
mengutarakan isu-isu kesihatan mental yang mungkin anda alami. Itu yang pertama. Kedua itu, dalam EAP ini akan ada bantuan secara kaunseling dan juga rujukan kepada profesional jika diperlukan. Satu lagi, tanpa pengetahuan majikan anda, kerana mereka menyediakan this particular platform kepada anda. So, I think dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua Encik Arif dan juga Dr. Iskandar. Dan sebelum Dr. Iskandar mengatakan the last words ni, saya nak sebelum lupa menjemput Encik Arif bila COVID ni dah kurang sikit, Encik Arif. We want to invite you over to UM. Kita berbual sembang kopi dekat mana Iskandar? He and she, Iskandar? He and she. It will be my pleasure. UM tu. We are really looking forward. We are quite upset we couldn't have you here, tapi this is the first time podcast keempat ni dia tak melibatkan semua kita bersama because of the CMCO. Sebelum ni kita akan bersama berbual lebih rancak sikit. Tetapi we're really happy to have you here. And at the same time, we want to thank you for your time. And I think before this, Dr. Iskandar says the last words, dia angkat tangan lama dah tu. I want to say again, I want to say thank you, and we'll hopefully see you in the near future. Dr. Iskandar? Inshallah, thank you. So before I leave, I just want to give a shout out to students. If you have shout out. So if you're looking for jobs, you can go to our IG, our Telegram, and our FB, which is UKK Uni Malaya. So we have IG, Telegram, FB at UKK Uni Malaya. And for graduan tahun 2019 dan 2020 yang masih belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, please help to isi SKPG. Sebab bila lepas isi SKPG, then you are eligible to apply for penjana KPT CAP di portal Grade. Dia melibatkan graduan peringkat sijil, diploma dan juga degree. Di UKK, which is under PKG KPP, kita ada beberapa pegawai yang akan take charge of that, of the IG, Telegram, FB dan juga membantu pelajar untuk mencari pekerjaan. Jadi kami tak ramai tapi kami ada. Okay. Encik Arif, kalau ada mana-mana yang student kita ataupun di luar sana yang boleh get in touch with you guys? Okay, sebab Encik Iskandar dah promote dia punya so saya pun terpaksalah promote apa yang kita di HRDF ni ada. Saya nak sarankanlah bagi graduan yang nak cari kerja ataupun untuk memulakan proses untuk mencari kerja, boleh melawat website kita, HRDF Placement Center di hpc.hrdf.com.my, di mana your skills will be matched with available jobs. This is also for contract work, for full-time work, for temporary work. It is good for you to register because then every time an opportunity arrives, you probably be the first one. Because HRDF ni, kita ada 33,000 employers yang membayar levy kepada kita. So the preference is always for those of them who have registered on our HPC platform, because most of these 33,000 employers are registered on the platform. As a final punya nasihat kepada all students out there is to tell you that Malaysians actually are on par. We are on par with anybody else in the world, and when we want to, we can do better than anybody else in the world. So tak payah nak malu-malu. All you need is self-confidence, and you must learn to work on this self-confidence so that when you go out there, you stand, head to head with people of other nations, and you will be able to perform. I interact with a lot of Malaysians and foreigners. I meet a lot of them in the workforce, and I know that Malaysians can be better, can be as good or if not better than a lot of them. All they need is self-confidence. That's all they need. I fully agree with that, and I think that those are really nice parting and closing words from our guest, Encik Arif. Again, thank you kepada Dr. Iskandar dan Encik Arif. And I think my organizing committee over here, I just want to thank both Encik Ashraf dan Encik Anwar di sini,
Dan saya tahu dekat belakang tabir Encik Arif tu pun ada beberapa staff dia. Saya ingin mengucapkan daripada pihak kami di UMKS terima kasih kerana menyediakan platform untuk Encik Arif berada dengan kita di sini, dan juga daripada Dr. Iskandar. I know he's a one man show. Dia betul-betul dah translating all skill set for himself. Tak tahulah kalau belakang tu dia ada crew dia, tak sure. Tak ubah. Thank you everybody for being here, and I think we're going to be a little while because I think some of you will be wanting an e-certificate, which I think my colleague will be sorting out. So again, for the both of us, thank you very much. And we'd like to have you here, Cik Arif, when the PKP becomes a bit lesser. I will make the time. Okay, sir. We'll see you soon. Alright, thank you.